Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria ini, iaitu Ahad 2 Zulqa'dah 1442, bersamaan dengan 13 hari bulan 6 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Suratul Hajj. Suratul Hajj, surah yang ke-22 di akhir juzuk yang ke-17. Dan ayat yang kita baca ini ayat 77. Ayat 77 insya-Allah merupakan siri yang terakhir dalam siri tafsir surah Al-Hajj, iaitu siri yang ke-15. Siri yang ke-15. Alhamdulillah, kita sambung bacaan kita, perbincangan kita bermula ayat 77 dan berakhir dengan ayat 78. Berakhir dengan ayat 78, kemudian tamatlah surah kita, insya-Allah. Untuk maklumat para pelajar, ayat 77 ada sujud. Sujud at-tilawah, dia panggil sujud at-tilawah. Ataupun dalam satu lagi istilah yang kita guna, sujud sajadah. Sama ada kita guna sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Nak pakai yang mana? Tilawah, sajadah, kan? Baik, bersedialah. Bila kita baca sampai akhir ayat 77, kita sujud, insya-Allah. Bagi jemaah yang pegang pimpinan Ar-Rahman, Jawi muka surat 709. 709. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا
وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Baik para jemaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Dalam ayat ini Allah SWT perintahkan kepada kita supaya rukuk, sujud. Maka timbullah perbincangan para ulama tentang sujud di sini. Adakah dia termasuk dalam sujud tilawah yang 15? Jadi alhamdulillah fiqh kitanya masuk. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadah fasajada, i'tazala asy-syaitanu yabki." Apabila anak Adam baca Quran yang ada tempat sujud, sajadah. Fasajada, dia pun sujud. Macam alhamdulillah kita pagi ni kita sujud. I'tazala asy-syaitanu yabki. Syaitan bertempiaran menangis. Yaqul ya waila, celakanya aku. Ada riwayat kata ya waili, umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannah. Anak Adam diperintahkan sujud, mereka sujud, bagi mereka syurga. Wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyannar. Aku telah diperintahkan oleh Allah supaya sujud, aku aba, aku tak mau. Dalam riwayat kata fa'asaitu, aku derhaka, maka bagi aku neraka. Na'udzubillah. Ini syaitan. Bila kita jumpa para jemaah sekalian, biasanya ayat-ayat sajadah ni dia ada tanda dalam Quran. Kan tuan-tuan tengok dalam mushaf kita tu, biasa dia dekat dengan wasjudu, tempat ayat nak arah pada sujud tu, dia ada garisan di bawah. Kemudian ada gambar mihrab. Tengok dalam ayat 77 tu yang ada Quran. Itu tanda untuk sujud. Baiklah, dalam satu-satunya surah yang ada 2 kali sujud, surah kita ni. Hadis ya Abi Hurairah tadi, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, alhamdulillah. Ada satu lagi satu hadis riwayat ni. Hadis ni dipertikaikan oleh ulama hadis tentang kesahihannya, khilaf ulama menilainya. Iaitulah hadis Uqbah bin Amir. Qultu ya Rasulullah, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fuddilat suratul haji, diberi kelebihan kepada surah al-hajj ini sebab fiha sajdataini, ada 2 kali sujud tilawah, sujud sajadah. Qala na'am, Nabi kata ya, wa man lam yasjudhuma fala yaqra'huma. Siapa dia tak nak sujud, jangan baca. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dan lain-lain ulama. Kata di ulama yang mengatakan hadis ini tidak kuat, sebab apa? Dalam isnad dia ada Ibnu Lahiyah dan seorang lagi Mashrah bin Ahan, wa huma dha'ifan. Jadi Tirmizi kata laisa isnaduhu bidzalikal qawi. Sanad dia tidak kuat. Cuma ulama mutaakhir yang mentahqiq kitab At-Tirmizi, Syekh Ahmad Syakir dan ulama lain yang semasa mengatakan sanad dia baik.
hasan. Kita kata wallahu alam. Yang pentingnya dalam dua kali sujud ni sabit jelas kepada kita, 2 kali sujud at-tilawah di dalam surah Al-Hajj. Baiklah para jemaah sekalian, kita masuk pada perbincangan kita tentang surah ini. Walaupun 2 ayat tapi agak panjang perbahasan dia. Banyak perkara yang menarik. Terutama sekali akhir ayat yang menyebut tentang wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan agama ini sebagai satu yang menyusahkan. Bagaimana kita nak tengok apa maksud Nabi Allah SWT berfirman di sini, Allah tak jadikan kita ni agama ini menyusahkan. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada perbincangan. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala khitabkan ayat ini kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Apa yang dia khitab? Irka'u, rukuklah. Wasjudu, dan sujudlah. Ini mengerjakan solat. Tak ada solat rukuk saja, tak ada. Solat sujud saja pun tak ada. Sujud saja ada. Macam tadi. Sujud tilawah ada. Sujud syukur ada. Kan? Tapi kata-kata solat dengan sujud saja, itu tidak terjadi. Mana dia ada rukuk, ada sujud. Wa'budu rabbakum. Dan beribadatlah kepada Tuhanmu dengan mentauhidkannya. Waf'alul khaira, serta kerjakanlah amal-amal kebajikan. Dalam ayat ini, para pelajar tanda balik, dalam siri-siri yang lepas, Allah SWT sebut kepada kita tentang al-ilahiyat. Ini dalam bahasa kaedah dia panggil ilahiyat. Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang tanda-tanda ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dibawa kepada kita Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Itu fin nubuwat, tentang kenabian. Dalam ayat kita ni, ayat yang kita baca ni, atba'hu bil kalami fish syara'i'. Allah SWT ikuti dengan perbincangan tentang syariat perundangan. Mana ayat yang akhir 2 ni kita bincang tentang apa? Tentang syariat perundangan. Jadi syariat kita ada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadah kita yang kedua. Kemudian kita ada syariat. Maka dalam Islam itu lengkap. Aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan, semua tu duduk di bawah bidang syariat. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita orang yang beriman, irka'u wasjudu wa'budu ay zillu wakhda'u li rabbikum. Hendaklah kamu rendahkan diri. Hendaklah kita rendahkan diri kita, tawadhu', ikhlas melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, itu dalam bidang khusus ibadat. Kemudian Allah beri arahan terbuka. Waf'alul khaira. Waf'alul khaira, hendaklah kamu lakukan amal-amal kebajikan. Jadi pintu kebajikan sangat luas. Bila kita kata pintu anwa'ul khairat, perkara kebajikan yang Allah Ta'ala beri itu luas. Apa saja bentuk kebajikan, sama ada dari sudut kita kata kita buat ibadat, itu kebajikan. Atau bukan kebajikan dalam bidang hablum minan nas, hubungan di antara kita sama-sama manusia, sama-sama makhluk. Kita bantu orang susah, kita beri makan orang lapar, termasuklah hayawan-hayawan yang lapar, kita beri makan.
Itu termasuk dalam kebajikan. Saya tak ada duit ustaz, jangan cakap bagi-bagi makan je. Saya sendiri nak makan susah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah belajar dalam kitab kita Riyadhus Salihin, pintu kebajikan tu luas. Jumpa orang bagi salam, senyum, kebajikan. Senyum itu sudah dikira kebajikan. Bukan makna kebajikan yang kena membanting tulang, kadang-kadang dengan kita senyum, kita tengok orang ni ada susah, cari jalan tak jumpa, tunjuk je jalan, ikut ni. Kiri, kanan. Khairat, kebajikan. Maka kerana itu ulama salafus salih, ada yang mengatakan kata-kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika Imam Malik menjawab surat Al-Abid, seorang abid ni hantar surat kepada Imam Malik, ajak supaya beruzlah untuk berzikir. Imam Malik kata, Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu kebajikan sebagaimana Allah Taala buka pintu rezeki. Ingat kata-kata ini. Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu kebajikan sebagaimana Allah Taala buka pintu rezeki. Pintu rezeki kita tak sama. Ada orang rezeki di darat. Ada orang rezeki di kebun. Ada orang rezeki dalam air. Ada orang rezeki di udara. Pilot contohnya di udara. Ada orang rezeki melalui kebun dia, pokok-pokok. Ada orang rezeki melalui pensel, pena dia, kerja di pejabat. Begitu juga dengan khairat, dengan amal kebajikan kita ni. Ada orang, Masya Allah, ringan tulang, kata orang. Di mana ada tempat orang susah, muncullah dia di situ. Masya Allah, tabarakallah. Sama ada dia pergi beri bantuan makanan, ataupun dia bagi bantuan dari sudut orang panggil pertolongan, pergi bantu tempat orang banjir, dia pergi basuh rumah, contohnya. Ataupun diberi bantuan dari sudut bimbingan, pergi bagi nasihat, bagi tazkirah, bagi motivasi. Tak sama kita ni, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada orang yang kerja dia berzikir, beribadat kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang pagi, petang, siang, malam, kita tengok duduk bantu orang sana sini, tapi kita nak jumpa dia di masjid agak sukar. Kan? Jadi Masya Allah, dia kata, Inna Allah qasamal a'mal kama qasamal arzak. Ada kata-kata maksud daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Allah Ta'ala beri kepada kita pintu kebajikan itu sebagaimana dia bukanya pintu rezeki. Berbeza-beza. Ada orang, contohlah saya, buat contoh saya sendirilah, Abu Anas, Al-Faqih ilallah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kepada kita suka menyebarkan ilmu. Pagi, petang, siang, malam. Anak kalau tak bimbang, sahabat-sahabat kita yang suka belajar ni jemu, kita tambah lagi, kan? Kuliah duha, kuliah petang. Tapi itulah, dunia ni jangan ditamak sangat. Cukuplah kita buat 2 kali kuliah, contohnya. Maka kita, ada orang, Masya Allah, tengok di Facebook dia asyik duk update, pagi ni berat, hantar beras sana, petang hantar sini. Jauh-jauh dia pergi, di pendalaman. Bukannya, naik kereta 4x4, kena tarik tengah jalan, tidur dalam hutan. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Demikianlah keadaan. Maka dalam ayat ini dipanggil ayat syariat. Allah SWT beri kepada kita segala perkara, pintu kebajikan itu luas. Tuan-tuan dan puan-puan, masuklah dalam abwabul khairat, masuklah dalam pintu kebajikan. Dari mana punca yang kita ada, yang pentingnya kita mendapat pulangan kebajikan yang baik, iaitulah mendapat pahala dan mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Di akhir ayat Allah Ta'ala sebut, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Serta kerjakanlah amal-amal kebajikan. Untuk apa? Supaya kamu berjaya mendapat al-falah di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar. Jadi kata di ulama tafsir kata, hadhil ayah al-karimah, ayat yang mulia ini ammatun fi anwa'il khairat, umum
pada semua bentuk kebajikan. Wa min a'zamiha, ini menarik ni tuan-tuan. Di antara kebajikan yang besar, setelah kita bertauhid kepada Allah, murnikan tauhid kita, jangan campur dengan benda-benda syirik, serta kita beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebarkan sunnahnya tanpa melakukan bid'ah, mereka-reka dalam perkara yang Nabi tak ajar, maka kita berpindah kepada wa min a'zamiha, di antara bentuk kebajikan yang baik, ar-ra'fatu wasyafaqatu ala khalqillah, iaitulah ada sifat kasihan belas, ada sifat kasih sayang, ada sifat rasa bertanggungjawab, kasihan belas kepada makhluk-makhluk Allah, wa muwasatul fuqara wa alil hajah, bantu orang-orang fakir dan orang yang memerlukan. Ini zaman kita duduk hari ni, zaman PKP ni. Bila pihak kerajaan isytihar sambung lagi PKP 2 minggu, kita tengok keluhan sebahagian daripada masyarakat ni kata, sambung lagi. Bagaimana nak bayar sewa kedai? Bagaimana? Itulah keluhan. Maka kita yang ada kelebihan rezeki, kita kongsilah rezeki kita tu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala man nafasa an mu'minin kurbatan, siapa yang mempermudahkan, menyelesaikan kesusahan orang mukmin atas dunia, Allah permudahkan, Allah selesaikan kesusahan kita pada hari akhirat. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, kata orang, ambil cakna, tanya khabar jiran tetangga bagaimana. Saya duduk jauh Ustaz, mana boleh merentas negeri sekarang ni. Kata orang punca merentahlah, mendadak naik, canak naik dia punya gerah carta positif COVID baru ni kan. Kita kata tak payah balik, minta orang di kampung kita uruskan. Keluarga kita ada yang kena PKPD kan, istilah dia. Maka bagaimana kita nak bantu mereka? Di situlah menjadi peranan tanggungjawab kita, iaitu al-ihsanu ilan nas, buat baik kepada manusia. Alhamdulillah, ayat ini lengkap. Akidah, syariat, akhlak, semua ada pada kita. La'allakum tuflihun. Allah kata, aku nak kamu menjadi manusia yang baik, yang mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Kata di para ulama, jihad asas al-ibadah. Jihad ini merupakan salah satu daripada tonggak ibadat. Walaupun kita nampak mana ibadatnya jihad ni, pergi berperang. Kan? Sebab dalam jihad mengandungi amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Satu. Dan kuntum khaira ummatin, kita menjadi sebaik-baik umat. Sebab apa? Sebab ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian di dalam jihad diperlukan semua tenaga, semua benda. Kita berjihad dengan harta, berjihad dengan jiwa, berjihad dengan ilmu, berjihad dengan ucapan, perkataan, berjihad dengan tulisan, berjihad dengan perbuatan, bisayfi dengan pedang, maknanya dengan senjata, dan semua jihad untuk membersihkan jiwa, memurnikan hati, ikhlaskan amal, itu termasuk dalam bentuk jihad. Allahu Akbar. Jadi jihad ni bukan satu benda yang sempit. Jihad itu luas.
Tapi kita hari ni kadang-kadang bila kata sebut nampak jihad, oi, pergi berperang lalu. Mana awak jihad? Awak duduk kat kampung je. Kan? Kita kata la, ya akhi. Berjihad itu dalam pelbagai dimensi. Dalam pelbagai sudut. Jadi ada setengah orang ni, ahli ekonomi, dia berjuang. Jihad ekonomi. Memperkasakan ekonomi umat Islam. Kemping BMF, contohnya. Kan? Masuklah. Dah awak ada kepakaran dalam bidang itu. Sekarang ni, kita punya jihad dalam bidang ekonomi masih lagi di tahap yang tidak boleh dibanggakan. Tengok dalam senarai, orang-orang kaya dalam negara kita, Masya Allah, kalau tengok ke nama tu, nampaknya belum bersunat lagi tu. Mana kumpulan orang yang belum bersunat lagi. Allahu Akbar. Ya, bagaimana kita nak nampak, kita nak tuan haji fulan, hajah fulan ada dalam senarai orang-orang kaya di negara kita. Jadi itulah di antara, baiklah para jemaah sekalian. Maka dengan itu Allah SWT sebut dalam ayat ini, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Tengok nota di bawah, yakni berjihadlah. Berjuanglah bersungguh-sungguh mengerjakan segala urusan, segala suruhan Allah dengan sempurna dan dengan ikhlas kepada Allah semata-mata. Jadi kalau kita jihad tak ikhlas, takbirlah banyak mana pun tidak menjadi. Jihad atau perjuangan itu pula terbagi kepada dua. Satu dia panggil pertama jihad menentang pencerobohan musuh. Itu jihad. Kalau sebut jihad biasanya dia pergi ke situ. Pergi kepada jihad menentang musuh yang cuba nak musnahkan Islam. Yang kedua, jihad berjuang menentang hasutan syaitan dan hawa nafsu. Pasal itulah dalam hadis yang menyebut tentang satu hari Nabi kita berjalan dengan para sahabat balik daripada berjihad. Dikatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita balik daripada jihad kecil pergi jihad mati, jihad kecil, jihad besar, jihad hawa nafsu. Jadi ulama hadis mengatakan hadis itu tidak sahih dari sudut sahih. Mana boleh mati-mati ni jihad kecil? Kita mengatakan anwa'ul jihad. Kategori jihad, ada jihad berdepan dengan musuh, ada jihad berdepan dengan musuh dalaman. Dia panggil nafsu. Maka dua-dua tu jihad. Tapi kategorinya berbeza. Orang nak pergi jihad melawan musuh ni, dia kena jihad dengan nafsu dia dulu. Nafsu tak mahu kita pergi masuk dalam hutan, berjalan di padang pasir tengah panas, tinggal isteri yang disayangi, tinggal anak-anak, tinggal harta benda, pergi entah balik ke tidak. Kalau kata jihad kecil nak pergi mati ni bukan sebarangan, kan? Baiklah para jemaah sekalian. Dalam ayat ini yang pertama Allah sebut kepada kita haqqa jihadihi, iaitulah kita jihad tentang lawan syaitan, lawan kafir, lawan segala bentuk kezaliman, lawan bentuk-bentuk penyelewengan, rasuah, riba. Tempat kita ni nampak rasuah sudah ada kumpulan yang NGO yang bangkit untuk nak memperbetulkan China supaya hilang rasuah. Cuma saya masih lagi menunggu supaya kita juga gerak gempurkan satu lagi jihad, iaitulah jihad menghapuskan riba. Kan? Rasuah dengan riba, dua perkara yang berkait dengan apa? Berkait dengan masalah keuangan. Jadi kata di para ulama, jihad di sini jihad lawan kafir, kata jihad lawan nafsu. Jadi ada ulama kata semualah, lawan belaka. Kafir pun kita lawan, nafsu pun kita lawan, barulah kita cukup. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, tanda tuan-tuan, hadis ini dikeluar oleh Imam Abu Daud dan telah diwasahaha isnadahu al-Imam Nawawi, kata sanadnya sahih, Ibnu Daqiq al-Id dan lain-lain lagi ulama mengatakan hadis ini sahih. An Anasin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Tanda tuan-tuan.
jahidu al-musyrikin. Lawan puak-puak kafir musyrik. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta benda. Wa anfusikum, dengan jiwa, nyawa kamu. Wa alsinatikum, dengan lidah kamu. Mana kita, hadis ini mempelbagaikan bentuk jihad. Bentuk jihad pelbagai. Semua kita kena guna. Tenaga yang ada, jalan. Hadis ini akhraju Abu Daud wa Nasa'i wa lafzu lahu wa Ahmad wa sahahu man qad zakarna. Satu lagi hadis, Nabi SAW juga bersabda, an fadalah bin Ubaidin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-mujahidu man jahada nafsahu. Orang berjihad itu orang yang lawan hawa nafsu. Hadis ini juga dinilai sahih oleh para pengkaji hadis. Artinya para jemaah sekalian, dalam hadis ini dalam dua hadis ini kita dapat kumpul 4 kategori jihad. Jihad dengan harta, jihad dengan tubuh, nyawa, jihad dengan lidah, dan jahada nafsahu, jihad menentang nafsu. Maknanya semua kategori masuk belaka di dalam mana? Di dalam bentuk jihad. Nak lawan nafsu pun bukan senang, tuan-tuan. Kalau kita tak kuat semangat, tak bangun solat subuh ni. Tidur lagi sedap kan? Kalau kita tak semangat, sayang kita nak infak duit kita fi sabilillah. Lebih-lebih lagi sedekah secara rahsia. Kalau sedekah secara zahir, mungkin ramai orang minat. Hari ini sumbangan tuan-tuan, infak yang tuan-tuan beri kepada projek kita ni, kami dah jemput 10 wartawan. Dalam negara, luar negara, semua akan tunggu sini. Kita balik kira duit berapa banyak boleh sumbangan esok. Sebab apa? Sebab diwar-warkan peringkat antarabangsa, bukan main-main. Kita sendiri pun nak pergi bagi derma pun bawa kamera berapa biji kamera. Tim media lebih ramai daripada tim nak angkat barang, contohnya. Tapi kalau orang boleh jihad lawan nafsu dia, infak fisabilillah senyap-senyap, ini lagi orang tak tahu pun dia. Sebelah kita ada solat contohnya, tapi ini masya-Allah dermawan sirran, secara senyap. Tak ada orang tahu dia derma banyak mana. Itu pun jihad. Baiklah. Panjang lagi kisah kita ni. Huwajtabakum. Dan Allah lah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya. Allah, kata tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Allah pilih kita littiba'i dinihi, untuk mengikut agamanya. Wa nasrihi, membela agama. Dan berjihad pada jalan Allah dalam pelbagai bentuk ruang yang ada tadi. Alhamdulillah. Kami nak pergi berjihad, mati tak boleh. Kalau kita angkat bendera kan, orang panggil irhabi, teroris. Kita pula yang mati. Belum musuh tak mati, kita yang mati. Kan? Kita nak pergi tumpang sana, pergi ke Palestin, juga tak dapat. Tetapi kita boleh berjihad dengan harta kita. Walaupun musim PKP kita terkurung di rumah, tapi di ujung jari kita ada nombor akaun kita. Dipersilakan. Allahu Akbar. Tanda dalam sebuah hadis ni, jarang hadis ni didengari, tapi hadisnya sanadnya hasan. Tanda tuan-tuan. Hadis an Abi Ainabah. Nama dia pun pelik. An Abi Ainabah, Ainun ba tabula Ainabah Al-Khawlani radhiyallahu anhu. An Abi Ainabah Al-Khawlani radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yazalu Allah azza wa jalla yaghrisu fi hadha ad-din bigharsin
yasta'miluhum fi ta'atihi. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad wal lafzu lahu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa yaghrisu dengan makna menanam. Apa makna tanam di sini? Dengan makna menguatkan, mengadakan tim, pasukan di kalangan hamba-hamba dia yang beriman, yang membela agama ini, ibarat seperti pokok kayu yang kuat. Orang panggil kayu jati ke kayu apa ni. Pokok dia, teras dia memang kuat. Jadi ada di kalangan hamba Allah Ta'ala beri kepada mereka keimanan yang jitu, semangat juang yang tinggi, yasta'miluhum fi ta'atihi. Allah SWT gunakan mereka ini sebagai tentera-tentera yang membela Islam, yang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata semua, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kita semua di kalangan hamba-hamba yang Engkau jadikan mereka ini sebagai tentera-tentera yang membela agama ini, insya-Allah. Jadi kita infakkan diri kita menjadi tentera yang membela agama ini, yang mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kata Imam Syafi'i, al-ilmu ma qala haddatsana, kan? Ilmu itu yang datang daripada Nabi, dari sesudah tentunya Quran. Ma qala haddatsana wa ma siwa zalika. Yang lain daripada itu masyaghalatun, menyibuk je. Jadi kita nak sumber ilmu yang kita nak belajar, yang kita nak habiskan masa bertalaqi ini, ilmu yang mari daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihuraikan oleh para ulama salafus salih, kemudian disambung oleh ulama-ulama yang kemudian. Jadi kita jangan ambil tapak ilmu kita daripada tapak yang tak kukuh. Maksud saya tapak tak kukuh tu macam mana? Dari mana sumber yang kita belajar ni? Ini tengok-tengok dalam kitab. Oh, ini mimpi orang ni, ini kata orang ni. Jadi kita tapak kita, base kita punya tapak ilmu tidak kukuh. Yang kukuhnya dari mana? Quran. Dengan tafsir-tafsiran yang muktabar daripada ulama salaf dan ulama khalaf yang muktabar. Ini mana ni? Ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad-sanad yang sahih, yang boleh diterima, ditafsirkan oleh ulama-ulama hadis. Jangan tafsir sendiri, jadi benda lain kita. Baiklah para jemaah sekalian. Satu, maknanya yang pertama, Allah pilih kita berjihad. Yang kedua, Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi orang mukmin yang beriman dan pembela agamanya. Alhamdulillah. Yang ketiga, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan Allah tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara-perkara agama. Tengok nota di bawah. Yakni, di dalam Islam tidak diwajibkan sesuatu yang memberati, membebankan atau menyusahkan sehingga kita tidak mampu nak buat. Itu maksud dia. Misalnya orang yang uzur dibolehkan mengerjakan solat dengan duduk atau berbaring. Boleh. Dan orang yang sakit atau musafir diharuskan berbuka puasa ganti pada hari lain. Dan setelah itu hendaklah ia mengqadakkannya. Demikianlah hal-halnya yang dalam lain-lain perkara lagi. Itu dia panggil, Allah Ta'ala sebut, ad-din. Allah Ta'ala tak jadikan dalam agama kita ni haraj. Haraj maknanya menyusahkan lebih daripada kemampuan manusia. Kita tahu, susah tu mesti kena ada susah. Kalau tidak, orang tak panggil pula beragama. Tapi susah itu bukan siapa peringkat. Peringkat keluar daripada mana? Daripada kemampuan manusia. Sebab itu kita tengok, Allah Ta'ala tidak taklifkan umat Muhammad SAW ini yang berat-berat macam umat dulu. Tidak ada. Kita musafir, boleh qasar solat, boleh jamak, Masya Allah. Kan? Tadi contoh dalam kitab sudah ada.
orang sakit boleh. Dan contoh lagi, tanda tuan-tuan. Contoh agama kita ni mudah, senang. Allah Ta'ala jadikan bagi hamba-hambanya minaz zambi makhraja. Bila orang ni tersalah, berdosa, Allah buka pintu taubat. Buka pintu taubat, cukup dengan kita istighfar, menyesali dosa-dosa kita yang lalu. Kalau ada kafarah, kita bayar denda. Kalau terlibat dengan orang, kita hantar balik barang orang, kita minta maaf. Itu je kata. Nak banding dengan orang zaman dulu, nak taubat kena bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Kita ni cukup dengan ni. Kata di ulama lain pula, di antara tanda agama ini tidaklah susah, ada benda-benda yang bila kita tak mampu, dia panggil masyaqqah tajlibut taisir. Allah Ta'ala ringankan. Contohnya dalam bab paksaan. Orang mari paksa. Kamu kata, Tuhan ada dua. Dia kata, dia tak jadi kafir sebab dia dipaksa. Kemudian dia istighfar balik. Artinya para jemaah sekalian, itu dia panggil wama ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dalam hadis yang panjang, saya nak cerita ke tuan-tuan di sini. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata dia, lamma nazalat hadhil ayah. Tatkala turunnya ayat surah Al-Baqarah 284. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau kamu zahirkan apa yang ada dalam hati kamu, kita kata, kita lafaz, kita tunjuk, ataupun kita sembunyikan dalam hati, yuhasibukum bihillah, Allah Ta'ala akan ambil kira ke atas kamu. Nak juga kita ni, dalam hati kita ni mestilah banyak khayalan-khayalan. Fikir tu, nak buat ni kan. Tak semestinya kita buat. Dakhala, maka masuk dalam hati sahabat-sahabat Nabi ni susah hati. Ya Rabbi, bagaimana khayalan dalam hati pun sudah dikira bersalah ni, kaif? Allahu Akbar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu sami'na wa ata'na wa sallamna. Tak sudah fikir banyak. Kita kata sami'na, kami dengar, kami taat, kami serahlah urusan kita ni kepada Allah. Qala fa'alqallahu al-imana fi qulubihim. Allah Ta'ala campurkan iman dalam hati para sahabat, tenang. Dalam kebimbangan. Sebab Allah Ta'ala kira perasaan hati kita. Allah Ta'ala turun ayat 286 surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak beratkan diri kita kecuali setakat yang kita mampu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi dia apa yang usaha, yang perbuatan baik yang kita buat, boleh pahala. Wa 'alaiha, ke atas kepalamu dosa yang kamu buat. Kemudian Allah Ta'ala ajar kepada kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau ambil kira ke atas kami apa yang kami lupa ataupun kami salah. Allah jawab, qad fa'altu, aku setuju. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau berati di atas kami amalan-amalan syariat sebagaimana orang dulu yang menerimanya berat. Allah jawab, qad fa'altu, aku setuju dengan permohonan kamu. Waghfir lana warhamna anta maulana. Ya Allah, ampunlah dosa kami, berilah rahmat kepada kami. Allah jawab, qad fa'altu,
Jadi alhamdulillah tuan-tuan, hadis ni rawahu Muslim. Tak ada lagi lah yang tadi. Yang tadi kata khayal adalah hati sudah dah ambil kira, maka Nabi SAW telah tafsirkan dengan hadis Nabi. Nabi kata man hamma bihasanatin. Siapa dia berangan-angan, bercita-cita nak buat benda baik, Allah Ta'ala beri pahala selalu. Bercita-cita, belum buat lagi, dapat satu pahala. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita bercita-cita besar. Pagi ni kita cita-cita, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku terdengar ada musim PKP ni, orang lapar dalam kampung aku ni, saya nak bantu. Boleh ke tak boleh? Boleh. Jadi kita tengok, kalau tak ada orang mari minta bantuan dengan kita, kita boleh satu pahala. Duit tak rugi, pahala dapat. Nabi kata, wa man hamma bisayyi'atin. Siapa dia berangan-angan nak buat benda tak baik, Allah tak tuliskan lagi. Sehingga dia buat. Jadi ayat tadi, ayat 284 tadi telah diangkat hukumannya dengan ayat qad fa'al, ayat ni yang akhir surah Al-Baqarah itu Allah Taala jawab qad fa'altu, aku setuju semua dengan permohonan kamu. Kita kata sekali lagi, alhamdulillah, agama kita ni agama yang ringan, yang mudah. Dalam hadis yang lain Nabi kita bersabda, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qila li Rasulillah sallallahu ayyul adiyani ahabbu ila Allah. Orang tanya, ya Rasulullah, manakah agama yang disayangi, disukai oleh Allah Azza wa Jalla? Qala sallallahu alaihi wasallam al-hanifiyatus samhah. Agama yang murni, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, as-samhah, yang mudah urusannya. Ini agama kita ni. Hadis ini rawahu akhrajahul Bukhari mu'allaqan bi sighatil jazm wa Ahmad wa Tabarani wa hassana isnadahu Ibnu Hajar. Alhamdulillah. Pada jemaah sekalian, itu ayat akhir surah Al-Baqarah, itu ayat yang besar. Kita baca, tengok dalam ayat kita ni. Millata abikum Ibrahim. Agama bapa kamu Nabi Ibrahim. Jadi Allah Ta'ala namakan agama kita ni Millata abikum Ibrahim. Agama datuk kamu Nabi Ibrahim. Sebab apa? Ibrahim tu datuk kepada Nabi SAW melalui jalur Nabi Ismail. Maka kita ambil tok ayah kita tu. Kalau nak ambil semua daripada Adam lagi semuanya sama, itu nama dia Millah. Sekarang ni ada satu nama Millah Abraham. Kan? Itu ajaran sesat, jangan pergi. Yang kita ni Millah, tanda pelajar. Millah ni biasa kita kata agama. Kan? Dalam terjemahan pimpinan kata agama. Apa makna agama? Millah tu makna apa? Aidin wa tariqah. Agama dan cara hidup. Itu millah. Kenapa dinamakan agama itu millah? Tulis. Kenapa agama itu dinamakan millah? Li'annahu yumallu. Kerana agama ini diajar, diimlakkan. Maknanya dalam bahasa Arab kita mengaji sekolah Arab ni, dia panggil imlak. Maknanya guru cakap, kita tulis. Ay yumla alal mad'u ilaih. Maka Nabi mengajar, para sahabat menerima. Itu dia panggil millah, dengan mana ambil daripada perkataan imla. Maknanya agama ini bukan rekaan. Bukan teori yang kita boleh buat andaian. Kita buat teori, kita testimoni. La. Agama ini agama yang diambil, ditalaki dari Allah Azza wa Jalla. Nabi kita talaki melalui biwasata Jibril daripada Allah, kemudian Nabi imlakkan, ajar kepada sahabat-sahabat dia, sahabat dia ajar kepada tabi'in, tabi'in ajar sampai kepada kita. Maknanya agama kita ni agama yang bersambung daripada sumber yang satu, iaitulah minallah, kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, millata abikum. Allah namakan agama datuk kamu Ibrahim. Apa nama ni agama Ibrahim? Huwa sammakumul muslimina min
huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Tengok nota di bawah. Agama bapa kamu Nabi Ibrahim, yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam disifatkan sebagai bapa orang-orang Islam, ialah disebabkan pertalian Islam yang berteraskan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Huwa di sini ada ulama tafsir kata Allah, ada ulama tafsir kata Nabi Ibrahim. Jadi kita ambil Allah Azza wa Jalla. Allah menamakan kamu orang-orang Islam. Mana agama kita ni nama dia Islam, bukan nama baru. Semenjak dahulu lagi. Semenjak Nabi Adam lagi, bukan setakat Ibrahim. Wa fi hadza, dan juga dalam Al-Quran ini, yakni Allah Subhanahu wa taala menamakan kamu orang Islam dalam kitab-kitabnya yang telah lalu, dan di dalam kitab suci Al-Quran ini nama kita Islam. Jadi tak usah kita nak cari banyak-banyak. Kita ni nama dia Islam. Islam mana? Para ulama tengok Islam tu luas. Nanti ada orang mengaku pula Islam tu Islam ni, maka kita letak satu lagi, Nabi kata hiya al-jamaah. Maka dia letak satu istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makna orang yang mengikut sunnah Nabi SAW dan mengikut jama'atul muslimin, jamaah Nabi dan juga para sahabat. Itu makna jamaah Nabi dan juga para sahabat. Bukan makna jamaah kumpulan-kumpulan yang kita namakan ini jemaah Islam, ini jemaah la. Jamaah di sini dengan makna jamaah Nabi dan para sahabat, diikuti oleh ulama tabi'in yang besar-besar. Itu nama dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pula bila mari Ahlus Sunnah wal Jamaah jadi nama NGO, nama kumpulan pula. Untuk nak menyerang orang lain, untuk nak kata kepada orang macam-macam, kita kata itu NGO, bukan satu yang diiktirafkan oleh para ulama muslimin daripada dulu lagi. Ahlus Sunnah wal Jamaah mana orang yang berpegang dengan sunnah Nabi dan juga mengikut jama'atul muslimin yang telah dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Itu dia. Kan Nabi sebut dalam hadis, ma'ana alaihi wa ashabi. Ajaran agama ini apa yang aku bawa dan sahabat-sahabat. Jadi kita kena faham di situ. Maka tidak ada nama lain yang ada di situ. Cuma bagaimana cara metod nak mengenali Allah itu adalah pecahan-pecahan yang terjadi. Baik, kita pergi lagi kepada hadis. Dalam hadis Nabi sebut, waman da'a bida'wal jahilah. Siapa dia menyeru orang dengan dakwah jahiliyah, kepada asabiyah lah, kepada apa benda, fahuwa min jusai jahannam, maka dia akan menjadi penghuni neraka jahannam. Qalu ya Rasulullah wa in sama wa in salla. Kalau dia puasa, dia zakat, tapi dia masih lagi membawa na'aratul jahiliyah. Nabi kata wa in sama wa in salla wa za'ama annahu muslim, pun tak jadi. Kalau dia puasa, dia solat, dia sangka dia Muslim, fad'ul muslimina bi asma'ihim, memanggil orang Islam tu dengan nama Islam. Islam. Kita ni Muslim, Islam. Bima sammahu Allah Azza wa Jalla al-muslimina al-mu'minina ibadallahi Azza wa Jalla. Kita kata kita orang Islam, kita orang mukmin, kita ini hamba Allah Azza wa Jalla. Ni ingatlah, jangan duduk banyak nama. Ni macam-macam nama. Islam liberal, Islam apa lagi hadari zaman sekejap dulu. Islam tu Islam. Kita katalah Islam satu je. Ini bawa oleh Nabi SAW. Dan bagaimana kita beragama, mengikut Ahlus Sunnah, mengikut sunnah Nabi dan jama'atul muslimin. Kita kata itulah yang dikatakan Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad, wal lafzu lahu wan Nasa'i, dan lain-lain lagi. Wasahahu Ibnul Arabi dan lain-lain lagi ulama, Ibnu Katsir. Alhamdulillah hadis ini sahih. Baik para jemaah sekalian, kita tamatkan ayat kita ini.
liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Jadi yang jadi saksi kepada kita betul tak betul kita ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak tahu betul tak betul kita punya pegangan, kita timbang dengan raca sunnah. Ni aku pegang ni. Tepat dengan Quran, ulama tafsir kata tepat. Dengan sunnah Nabi, ulama hadis kata tepat. Dengan perjalanan, ulama fiqh kata betul. Istimbak dia. Alhamdulillah. Itu dia panggil. Kemudian Nabi kita SAW menjadi saksi ke atas manusia seluruhnya pada hari kiamat. Alhamdulillah. Kita ni jadi saksi. Dalam hadis yang panjang, Nabi SAW bagi tahu, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yud'a Nuh. Pada hari kiamat esok, dipanggil Nabi Nuh. Nabi Nuh jawab, labbaika wa sa'daik. Allah tanya dia, mu menyampaikan agama ini kepada umatmu Nuh? Nuh kata, na'am. Ya, saya sampai. Fayuqali ummatihi. Allah tanya kepada umat Nabi Nuh. Nabi Nuh buat kerja ke tidak? Fayaqulu ma atana min nazir. Nuh tak ada pun. Dia nafi perbuatan Nabi mereka sendiri. Fayaqulu man yashhadu lak. Allah tanya, Nuh, siapa dia menjadi saksi? Kamu telah menjalankan tugas. Fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu. Muhammad dengan umat Muhammad. Alhamdulillah. Kita termasuk dalam saksi. Fatashhaduna annahu qad ballagha. Nabi SAW bagi tahu, maka kamu menjadi saksi Nabi Nuh telah menyampaikan. Macam mana kita nak jadi saksi? Kita tak tengok, kita dengar Nabi bagi tahu Nabi Nuh dah menyampaikan. Alhamdulillah. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Maka Rasul menjadi saksi bagi kita semua, kita menjadi saksi bagi umat yang lain. Hadis ini rawahu Al-Bukhari. Baiklah para jemaah sekalian, kalau kamu nak jadi orang baik, agama ini benar, maka kamu kena menjalankan tugas. Apa tugas? Fa'aqimus salata wa atuz zakah. Maka Nabi menjadi saksi menerangkan kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula menjadi saksi orang-orang yang beri keterangan kepada umat manusia tentang benar dan yang benar yang salah. Oleh itu, kita nak jadi saksi ni, kita kena jadi orang hebat. Apa dia hebat kita? Aqimus salat aqimus salah, kamu nak didirikan salat. Wa atuz zakat, dan keluarkan zakat. Wa'tasimu billahi huwa maulakum, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Dialah pelindung kamu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Allah yang demikian sifatnya, dialah saja sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, Allah lah sebaik-baik pelindung dan beri pertolongan. Jangan ambil vaksin buat apa? Minta dengan Tuhan je. Ni ada seorang pakcik ni, ustaz ni. Bila kita kata kita kempen ajak dia vaksin, dia mari dia kata, saya tak mau vaksin. Saya sudah belajar dalam buku yang ustaz buat tu. Ni, zikir pagi petang ni. Dalam perisai Muslim sudah ada. Zikir pagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil audi wala fis sama', kan? Dalam a'udzubi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dia kata buat apa lagi nak pergi vaksin? Ini vaksin Nabi sudah kuat. Kita kata alhamdulillah. Tuan-tuan jangan duk cakap pelik-pelik kan? Nah, kita bergantung dengan Allah, tapi Allah mengajar kepada kita supaya berusaha, berikhtiar. Kena ada. Jangan pula tak ikhtiar, tak usaha. Nak makan nasi pun kena masak. Tak apa. Tuhan nak bagi kenyang, buka je periuk. Ada je nasi. Lah, jawabnya lapar 3 hari 3 malam lah kita. Baiklah para jemaah sekalian, beberapa faedah yang saya dapat kutip secara ringkas-ringkasnya. Faedah ayat ni banyak sekali, tetapi dah oleh kerana kita tamat dah surah kita, maka kita khatam perbincangan kita dengan beberapa fawaid ataupun faedah. Apa dia faedah dia? Tanda tuan-tuan. Yang pertama, Allah sebut waf'alul khaira. Buatlah kebajikan. Tadi saya dah sebut kebajikan itu luas. Kebajikan itu muamalat.
buat baik pada ibu bapa, silaturahim, amar ma'ruf, makarimul akhlak, itu semua termasuk dalam kebajikan. Termasuk dalam kebajikan. Dan Allah Ta'ala sebut, usjudu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum la'allakum tuflihun. Mana kamu nak dapat kemenangan, kejayaan, kebertuhan itu mesti melalui jalan ibadat, ikhlaskan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, dan melalui amalan kita, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan kita memberi manfaat kepada orang. Tak kira lah sama ada kita yang beri manfaat itu melalui apa? Melalui kebajikan-kebajikan NGO, melalui nasihat-nasihat yang kita berikan, semua itu termasuk di dalam kebajikan. Jadi pintu kebajikan itu luas, alhamdulillah. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayatnya juga, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan agama ini susah. Karena itu beberapa kaedah yang dibuat oleh ulama Islam, dia panggil qawaid fiqhiyah. Ini kena belajar satu ilmu, nama dia qawaid fiqhiyah. Di antara kaedahnya, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Susah membawa kesenangan. Kita susah musafir, boleh jamak, boleh qasar. Dan satu lagi, dia panggil ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat, keadaan terdesak, mengharuskan kita mengambil benda yang tidak harus. Contohnya orang ni terlalu lapar, depan dia ada kancil mati. Boleh dia makan bangkai untuk nak menguatkan tubuh dia sehingga dia boleh keluar daripada hutan yang dia sesat. Banyak lagi lah para jemaah sekalian. Yang terakhir, Allah Ta'ala sebut di sini, agama ini tak ada susah. Raf'ul haraj. Tak susah itu untuk siapa? Tanda tuan-tuan. Raf'ul haraj di sini, liman istaqama ala minhajis syara', bagi orang yang berpegang dengan cara hidup mengikut syarak, tak susah bagi dia. Wa ammas sallabatu was-suraq, para perampas, pencuri, pelaku maksiat, ashabul hudud, yang kena hudud, penzina, peminum arak, fa'alaihimul haraj, bagi mereka susah. Mencuri, potong tangan. Zina, sebat ataupun kena rejam. Dan berbagai-bagai hukuman. Sebab apa? Mereka sendiri yang mengeluarkan diri mereka daripada landasan agama itu tidak ada susah, tapi mereka yang menyusahkan diri mereka sendiri. Allahu Akbar. Ada sebuah buku yang saya terjemahkan, nama dia Mahasinul Islam, Keindahan Islam. Tuan-tuan cari buku ni, sangat menarik. Apa yang menariknya? Kita cerita tentang keindahan. Kenapa adanya undang-undang hudud? Agama kata, Allah kata, wa ma ja'ala alaikum fi min haraj. Tiba-tiba susah pula. Ada hududnya, ada ni, ada riba, ada sekatan-sekatan. Wanita kena tutup aurat. Kita kata wanita tutup aurat sebab Allah nak jaga kemuliaan kamu, hei wanita. Kita pergi supermarket. Sayur-sayur dibungkus elok, kan? Kita pergi jalan tepi jalan, terbiar gitu je, ada lalak, ada nyamuk kat situ kan, ada semut. Berbeza harga. Yang ni terdedah mungkin RM2 satu ikat. Tapi bila sudah masuk supermarket dengan bungkusan plastiknya, nailonnya, duduk dalam peti, sudah jadi RM10. Les, sebab sudah terkawal. Wanita yang jaga aurat, jaga maruah diri, tak sama dengan wanita yang duduk yoya-yoya tepi jalan. Na'udzubillah. Ini para jemaah sekalian, kita fahamlah bahawa agama itu mudah, tetapi dia menjadi susah bagi orang yang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Jangan pula kata agama ini mudah. Maka kesimpulan saya kata, tuan-tuan tulis kata-kata terakhir saya ni, iaitu agama itu mudah. Innad-din, dalam hadis Nabi SAW bersabda, innad-dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, tetapi jangan mempermudahkan agama. Jangan mempermudahkan agama. Maksudnya, tak apalah, tak solat apa, jam ni. Nanti balik kita qada-qada lah. Tak mau berhenti kereta, tak mau usaha. Ini dipanggil mempermudahkan agama. Kenapa tak tutup aurat? Nanti tua-tua, dah ubah nanti kita tutup. Itu mempermudahkan agama. Jadi kita beza di antara agama itu mudah dengan mempermudahkan agama. Sangat berbeza. Baiklah para jemaah sekalian, alhamdulillah pada pagi yang ceria ini
iaitu 2 hari bulan Zulqa'dah 1442. Tamaklah kita 15 siri suratul Hajj. Kita ingatkan bila tamat surat Al-Hajj, kita dapat surat panggilan pergi haji. Rupa-rupanya semalam 12 hari bulan 6 2021 kita mendapat surat daripada Yang Berhormat Menteri Agama Wafaqahullah bahawa sekali lagi tahun ini 1442 kerajaan Malaysia tidak dapat menghantar delegasi jemaah haji ke Makkah Al-Mukarramah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kuasa-Mu yang atas segala makhluk, hilangkanlah penyakit COVID yang ada atas dunia ini dan rezekikan kami dapat sampai ke rumah-Mu, dapat sampai ke masjid Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang terdekat bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami sayangi. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Serta rezekikan kami dan semua umat Islam dapat kembali ke rumah-Mu di masjid di mana sahaja di atas dunia ini dengan hilangnya penyakit COVID, hilangnya penyakit wahan, hilangnya penyakit malas. Kita doa semua hilang penyakit malas. Sebab apa? Wabak malas ni pun berat juga. Waktu tak ada COVID dulu pun, orang-orang yang kena virus malas ni tak pergi juga masjid dia. Kan? Jadi kita nak hilang semua penyakit-penyakit yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah siri yang akan datang kita teruskan pengajian kita dalam surah Al-Mu'minun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.